Antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, yakni di dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah usia kami, berkatkanlah hayat kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ini antara doa yang diajarkan oleh para alim ulama kita, yang mana pada malam yang mulia ini, alhamdulillah, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan sedikit kudrat, sedikit iradat, pinjaman kekuatan dan kehendak kepada kita untuk bersama-sama hadir pada malam yang mulia ini, pada malam Sayyidul Ayyam, pada malam penghulu segala hari, yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 malam ataupun ada 4 malam antara yang mustajab, yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimakumullahu ta'ala. Nabi sebut di dalam kitab Matan Jauharatul Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ulama bawa dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Nabi sebut antaranya malam Lailatul Qadar. Cukup diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sehingga Nabi bawa dalam hadis yang sahih, man qama Lailatul Qadri imana wahtisaban ghafiru lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata, siapa dia yang bangkit pada malam Lailatul Qadar, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malam tungam malam Lailatul Qadar. Berlaku khilaf 21, 23, 25, 27, 29. Berlaku khilaf di antara para alim ulama. Tak kisahlah tu. Nah, siapa dia yang bangkit pada malam Lailatul Qadar, kena malam tu dia bangkit tersebut adalah malam yang dimustajabkan doa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dosanya seperti buih di lautan, walaupun dosanya di antara langit pertama sehingga langit ke-7, dosa dia belaka. Bumi pertama sehingga bumi ke-7, dosa dia belaka. Kalau malam tersebut benar-benar dia bangkit untuk mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i tambah lagi, malam apa selain daripada tu Ustaz? Malam yang dimustajabkan doa oleh Allah, malam nisfu Sya'ban, antara yang dimustajabkan doanya. Antara malam, banyak lagi waktu-waktu yang kita katakan dimustajab oleh Allah, antaranya. Kemudian Ustaz, 2 malam hari raya, malam Aidil Fitri dan juga malam Aidil Adha. 2 malam. Dan kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullahu ta'ala, mana lagi Ustaz? 4 dah. Malam Lailatul Qadar, malam 2 hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. 3 dah. Tadi hak sebut bagi matan hadis tadi tu 4 malam kita katakan nisfu Sya'ban. Kemudian malam yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, ni malam hari Khamis, malam Jumaat, yang antaranya dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Fatah Mukim Kota ini, alhamdulillah. Juga Ustaz ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Imam, kepada Tok Bilal, kepada Abang Sani, dan kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa. Ustaz mendoakan mudah-mudahan insya-Allah kalian semua duduk dalam keadaan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum daripada Ustaz memanjangkan kalam ataupun muqaddimah Ustaz,
eloklah ustaz rasa sikit sebanyak ustaz ta'aruf dulu latar belakang ustaz. Sebab kalau tak silap ni hadir di masjid ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kali kedua dah. Tapi lama dah, tahun 2016 kalau tak silap ustaz mari. Nah, masa tu tak bini lagi, lah ni 2 dah anak. Nah, lama sangat dah. Rasanya kalau tak silap tu sebelum Tok Imam Luqman lagi. Nah, Tok Imam Luqman lah ni tugas di Masjid Utar Sengah di Pasir Mah. Nah, ustaz ngajar situ juga. Hari Sabtu subuh ngajar di Masjid Al-Hanan Tendung. Nah, adalah sikit sebanyak sini. Lama sangat dah tak mari. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, biasanya malam-malam yang lain sibuk jugalah. Nah, tetapi alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala beri kesempatan untuk berjumpa dengan tuan-tuan. Baik, diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir. Ustaz ulang balik, diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir, ataupun lebih dikenali dengan Ustaz Nazri lah. Nah, Ustaz alhamdulillah menetap di dalam Pondok Pasir Tumbuh sampai sekarang. Berasal daripada Ampang, Selangor. Ustaz dibesarkan di Ampang, Selangor, dan alhamdulillah berhijrah ke bumi Kelantan pada tahun 2013, Februari 2013, sehingga sekarang alhamdulillah masih lagi banyaknya belajar. Kerana Nabi SAW sebut mengaji daripada buayan sehingga ke dalam liang lahat. Tidak ada istilah pencin, tidak ada istilah berhenti, tidak ada istilah tawah hatilah ustaz nak ngajar. Tidak ada istilah. Kerana dakwah baginda Nabi Rasulullah SAW sehinggalah kita masuk ke dalam liang lahat. Alhamdulillah, ustaz banyak juga menyampaikan, orang kata berkongsi ilmu lah di sekitar Kota Baru ni. Masjid An-Naim, masjid di sekitar Bacok, banyaklah antaranya juga. Dan alhamdulillah berkesempatan pada malam yang mulia ini jumpa dengan ibu-ibu, ayah-ayah yang dihadiri ataupun yang kita kata sanggup untuk melapangkan masa pada malam yang mulia ini. Dan alhamdulillah isteri ustaz orang Negeri Sembilan. Tapi kami berhijrah ke sini, ke bumi Kelantan, di Pondok Pasir Tumbuh. Dan sampai sekarang kami berdua masih lagi mengaji. Mudah-mudahan ustaz doakan dan ustaz meminta doa agar ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di hadapan ustaz ni tadi mendoakan juga kesejahteraan ustaz. Baik, tanpa ustaz melengahkan masa dan melambatkan waktu, kita nak perbicarakan satu tajuk yang diberikan ataupun cadangan tajuk ujian atau musibah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian yang aku berikan ke atas kamu, kata Allah, semuanya berbeza-beza. Jangan anggap sama. Ustaz, saya ni senang ustaz. Ada orang senang, ujian berbentuk senang. Saya pernah jumpa waktu saya mengajar di Selangor, tuan-tuan, di hotel di Palma, Shah Alam, Seksyen 19. Saya lama dah tak balik Selangor, Covid, PKP. Lama sangat dah. Tuan-tuan beruntung, kita lah diduduk di bumi Kelantan ni, alhamdulillah. Hari tu je sekejap berhenti kuliah dengan solat berjemaah sebulan lebih. Di Selangor, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, daripada bulan 9 sampailah 5 Mac ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, boleh solat Jumaat 40 orang. Ayah ustaz sampai telefon kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah ni dah dekat 3 bulan tak dapat nama, tak ada rezeki nak solat Jumaat. 3 bulan, tuan-tuan bayangkan. Pas kita mari duduk ahli qaryah sini, Kelantan, alhamdulillah beres. Datanglah seberapa ramai yang mungkin, asalkan ikut SOP, ikut kapasiti masjid, tuan-tuan kena rasa syukur. Inilah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana setiap ujian daripada kita berbeza. Saya mengajar satu tempat lama dah, 2-3 tahun lepas, ada seorang hamba Allah perempuan duduk dalam kuliah saya. Dia kata, Ustaz cakap dengan saya, apa benda yang saya nak atas dunia ni semua saya dapat. Semua saya dapat ustaz. Saya ni antara perancang orang yang buat, kita katakan satu function di KLCC. Kalau tiba Chinese New Year, dia buat stage. Gaji saya sebulan ustaz 30k. Tapi ustaz, saya tak pernah rasa tenang. Untuk maklumat ustaz, dah 2 minggu saya tidur dalam kereta dekat Petronas di Seksyen 7 Shah Alam. Nak cerita dengan tuan-tuan, adakah orang senang tuan-tuan yang rahmati Allah tidak ada ujian? Subhanallah. Begitu jugalah dengan kita. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedikit kesusahan, kepayahan kepada kita. Tuan-tuan tak rasa beruntung ke nama kita tak tercatat di dalam orang yang positif COVID-19? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Untuk maklumat tuan-tuan ni dululah ni.
Nah, saya antara batch yang pertama positif COVID-19 pada bulan Mac 2020. Tapi lo ni tak ada dah lah, jangan duk takut lah dengan aku. Nah, lama gak ustaz? Betul ke ni ustaz? Nah, saya antara batch yang pertama kluster tabligh. Saya berjangkit daripada pakcik saya waktu tu geger pondok bagi balik. Saya balik tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu pakcik saya polis. Wallahu alam dia dapat dari mana-mana. Masa tu kluster tabligh tengah geger. Nah, saya antara manusia yang positif berjangkit dengan pakcik saya. Pakcik saya tak tahu berjangkit dengan siapa. Nah, saya duduk 10 hari tuan-tuan dalam hospital Sungai Buloh. Bukan penjara Sungai Buloh. Nah, hospital Sungai Buloh, sebut molek sikit. Nah, hospital Sungai Buloh, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu betapa peritnya saya kena. Nah, jangan kata, ustaz ini konspirasi lah ustaz. Wallahu alam, di sebalik tu wallahu alam. Tapi jangan kata saya tak percaya lah ustaz COVID-19. Mu tak kena tak apa. Nah, Hani hak pernah kena ni, tanyalah. Minta maaf kalau bahasa kasar saya sebut. Satu hari 18 kali saya masuk dalam toilet. Minta maaf kalau bahasa saya kasar. Dubur saya terlalu sakit kerana tak ada keluar apa-apa barang daripada dalam perut saya. Nah, hanya Allah Ta'ala saja tahu. Peringkat pertama dekat tekak, peringkat kedua dekat paru-paru, last sekali dekat pankreas, buah pinggang kita. Pakcik saya koma 30 hari, berat 70. Keluar daripada hospital, doktor jumpa saya. Ni pakcik awak ke Nazri? Ya, pakcik saya. Saya boleh ibaratkan pakcik awak ni mati hidup semula. Turun berat dia 30 kilo. Nah, jangan main-main tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Sebab tu kita sangat pesan. Nah, bawa sejadah. Nah, bawa face mask, pakai hand sanitizer. Inilah yang disebutkan oleh kita kata orang-orang alim kita dalam bidang perubatan. Sebab tu ujian Allah Ta'ala bagi beza tuan-tuan. Jangan kata sama tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Bagaimana Sa'labah, seorang sahabat yang duduk di zaman Nabi SAW. Miskin dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf nah tuan-tuan, dia punya miskin. Sampai setengah riwayat sebut, lepas habis daripada solat bersama dengan Nabi, cepat-cepat angkat kaki. Nah, kita kalau boleh wirid, kalau boleh, dan terutama lepas habis daripada solat, kalau boleh, bukan wajib, tekankan sikit, jangan tinggal ayatul kursi 9 wakaf. Ni saya ambil daripada almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, Pondok Sik Kedah. Saya mengaji dulu. Nah, bersama dengan almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Sik Kedah. Kematiannya husnul khatimah, sama dengan kematian almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat gitu. Puluhan ribu manusia datang. Tapi almarhum Tuan Guru Ni Aziz kita meninggal dulu, baru almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Tuan-tuan, saya dapat ijazah daripada beliau dan saya serahkan kepada tuan-tuan, saya ijazahkan kepada tuan-tuan juga malam ni, jangan tinggal kalau boleh. Jangan kata ustaz ni macam wajib pula. Dah. Orang tahu. Macam Khamis malam Jumaat ni lah. Ada nak baca Yasin, dipersilakan. Ada yang nak baca suratul Kahfi setengah majid dan surau dan balasah, dipersilakan. Ada masjid nak buat selawat kepada Nabi SAW, dipersilakan. Ada yang nak buat majlis agama, jangan balah. Negak orang baca wirid tak kena. Orang buat tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa ramai hari ni orang tak solat? Berapa ramai hari ni? Berapa ramai hari ni orang murtad? Ni duk viral ni, isu murtad ni. Nah, jangan main-main. Nah, ambil kamera buat live dekat TV, dekat Facebook. Nah, dekat Instagram, media sosial. Nah, saya dah tahu hati dengan agama Islam. Aku kalau ada depan agak, aku pergi penapar selalu. Nah, tapi kita tak boleh berhadapan sebab ramai dah orang nasihat. Nasihat cara lembut, tok guru nasihat dah masuk viral. Nasihat cara kasar, nasihat dah. Kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, jahil tu gak teruk sangat. Kita ni pun dosa juga tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nah, cuma kita tak zahirkan saja maksiat kita. Bahkan dalam kitab Samaratul Jannah sebut, jangan cerita kemaksiatan kita, hukumnya haram cerita. Walaupun kepada husband and wife, walaupun kepada suami isteri, jangan cerita. Ustaz, saya nak menikah ni ustaz, tak lama lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid yang dibina Allah Ta'ala pelihara. Ustaz, boleh tak saya ni, dulu saya nakal ustaz, lara. Lepas tu
ni saya nak terus terang dengan saya punya suami lah ustaz, ataupun saya nak terus terang dengan bakal isteri saya. Kau nak terus terang apa? Saya dulu ustaz minum arak, kaki kelab malam, kaki judi. Boleh tak ustaz saya nak royak awal-awal dengan bakal suami ataupun bakal isteri saya ustaz? Nak terai-terai lah supaya akan datang nanti ustaz tak jadi isu, tak jadi perbalahan kalau dia tahu masalah lama saya. Ulama cerita, ulama sebut jangan cerita perkara tersebut, haram cerita. Ustaz, Allah daripada takut orang panggil apa istilah ini, kantoi. Nah, Allah ustaz, saya takut kantoi lah ustaz. Jangan cerita. Suami kepada isteri, isteri kepada suami, anak kepada mak, mak kepada pak. Jangan cerita. Ulama sebut dalam kitab Samaratul Jannah bab tasawuf, haram cerita. Ni kadang-kadang baru berhijrah, buat forum misalan. Nah, saya pernah tegur seorang artis waktu di Kuala Lumpur. Nah, kan ramai hari ni artis, alhamdulillah, kan? Berhijrah. Nah, ramai kita tengok hari ni. Nah, kalau perempuannya daripada free hair, pakai tudung, alhamdulillah, buang delete gambar-gambar lama lelaki yang ada tattoo. Saya pernah tegur seorang hamba Allah, saya kata, "Bang, alhamdulillah abang terbaik." Nah, antara orang panggil apa artis ataupun ahli seni yang berubah, cuma nak tegur saya. Abang jangan cerita dalam forum abang, saya ni dulu tuan-tuan kaki kelab malam. Jangan cerita. Kerana dia jadi hujah besok dekat akhirat. Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kita. Mari pula orang, tu ustaz pernah cerita minum arak. Tu ustaz tu, ya Allah, dia pernah cerita apa benda yang dia buat. Tak usah duk cerita. Hukum dia haram, jangan cerita. Habis tu ustaz nak cerita dengan siapa? Bangkit pukul 3-4 pagi, bangkit sebelum subuh, masuk dalam toilet, buang air kecil, ambil wuduk, kalau kata nak mandi, ambil sejadah, bentang sejadah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rayak pada Allah supaya tutup aib kita. Sebab tu nak kata hari ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala turun pada kita terlalu luar biasa. Ni musim-musim wabak tak tahu. Saya sebelum daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya ada balik sekejap ke Kuala Lumpur, ada dapat surat. Saya ada jemputan satu program pada bulan 9 kalau tak silap. Jumpa PA Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan sekarang lah. Nah, saya jumpa PA. Bukan saya jumpa Dr. Adham Baba. Dr. Hisham pengarah kesihatan, ni Menteri Kesihatan. Dia kata penjarakan kita ni, ramalan dia 2 tahun lagi sehingga 2023 ramalan. Tuan-tuan bayangkan hari ni ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ujian mana? Dulu imam siap sebut lagi, istawuf sufufakum wa'tadilu, luruskan saf. Ini ujian ni tuan-tuan. Kalau kita perhatikan elok-elok, ni ujian. Dulu sebelum Covid kan, Tok Imam siap pusing. Afdalnya Tok Imam kalau dalam kitab fiqah, dalam kitab Buyatul Tulab, dalam kitab I'anatul Talibin kata, sunat bagi imam sebelum angkat takbir pusing. Pusing tu berhadapan mata dengan makmum. Macam mana? Tolong luruskan saf. Kalau bahasa Melayu gitulah. Kalau bahasa Arab, istawu sufufakum. Tolong luruskan saf, rapatkan saf, belah sana tu ada kosong so lagi, tolong penuhkan. Hak belakang tu tolong perapat. Sunat bagi imam. Nah, tapi dulu tuan-tuan, kalau ada kosong, nah, kadang-kadang kita tarik orang sebelah mari nak rapat dengan kita. Dia tengok kita sebelah macam nak makan orang, dia tengok kita. Nah, kadang-kadang saf tu kosong. Nah, dia saf kosong, siapa yang nak pergi penuh? Bukan orang kanan masuk tengah, bukan orang kiri masuk tengah. Saf kalau kosong, belakang tu move on. Belum angkat takbir lagi, kosong, katalah solat Jumaat biasa berlaku. Nah, kita pun cuit lah. Nah, ataupun kita kata tengok kosong, kita cuit lah. Nah, tu depan awak tu saf tu kosong. Nah, dia pula pergi cuit orang sebelah pula suruh ke depan. Mangkuk hayun betul. Ada pesil lah kau ni. Nah, patutnya hak dia lah. Sehingga dalam kitab sebut, kalau berebut sah pertama apa kena buat? Berebut, aku dululah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, dalam setengah Tajzibul Atraf, dalam kitab Tajzibul Atraf. Mengaji dengan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abdul Halim Derani. Mengaji dengan beliau.
Kalaulah kita katakan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis sebut Allah Taala zahirkan, bagi nampak menggunakan biji mata kepala kita ni tadi, kelebihan, ganjaran, bonus, reward apabila duduk sah pertama. Nabi sebut tuan-tuan, dalam keadaan merangkak sekalipun kau akan cari saf pertama tadi tu, kalau nampak ganjaran. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu ni terlalu besar pahala, sehingga ulama kata dalam banyak-banyak benda fardu, Allah Ta'ala paling suka semayang fardu. 5 waktu tu lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dalam banyak-banyak benda sunat, Allah Ta'ala paling suka semayang sunat, solat sunat. Tapi ulama kata gabung sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang sunat, benda yang Allah Ta'ala paling suka, ada lagi benda yang Allah Ta'ala paling suka. Apa dia tuan-tuan? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut satu bab sahaja daripada ilmu Allah, itu lebih Allah Ta'ala kasih berbanding dengan 2 golongan tadi. Kenapa pula ustaz? Patutnya semayang fardu lah Allah Ta'ala suka. Iya, suka juga. Tetapi dengan adanya ilmu tadi tu, itulah baru mengesahkan ibadat di bawah. Berapa ramai hari ni orang solat atas kerusi, tak betul? Dia masuk boleh berjalan kaki, ambil kerusi, imam angkat takbir, dia terus duduk, Allahu Akbar. Tak sah semayang dia. Tak sah. Dia kena berdiri dulu, sebab dalil dia boleh berdiri. Kerana berdiri betul tu adalah rukun. Dia kena berdiri dulu, Allahu Akbar. Kalau dia boleh berdiri sehingga rukuk, terbaik. Tapi tak boleh lah ustaz. Saya biasa dalam 10 saat je ustaz, jadi musing kepala, jadi pening. Jadi boleh duduk ketika pening tadi. Bukan ketika Allah dah berdiri, Allahu Akbar, pup terus duduk. Tak boleh. Kalau dia boleh berdiri, berdiri dulu. Lepas tu, katalah dah pening ustaz dalam 10 saat, iyyaka na'budu, contoh. Nah, dia pun duduk, rukuk, sujud, i'tidal, gerbak-gerbuk. Imam naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Biasa hak kita tengok kalau dia dah duduk sampai kesuk. Duduk sampai tayat akhir. Ulama sebut dalam kitab I'anatul Talibin, kalau kata rakaat kedua tadi dia boleh rasa sehat, dia rasa dia boleh bangun, dia rasa ustaz rasa segar pula ustaz. Nah, tadi macam pening-pening sikit rakaat pertama, tapi rakaat kedua rasa sihat baliklah ustaz. Wajib kena berdiri balik rakaat kedua. Tak boleh pakai duduk sampai ke tayat akhir. Ni banyak orang buat. Sebab tu ulama kata benda yang wajib semayang fardu, benda yang sunat semayang sunat. Ada lagi benda Allah Ta'ala paling suka. Apa dia? Orang yang mengaji. Orang yang belajar ilmu, ataupun kita katakan pengajian agama, satu bab saja. Ni lah duduk ni bainal maghrib wal isyak ni, ulama kata. Allah Ta'ala bagi 24 hours pada kita lah, 24 jam. Mana-mana negara semua 24 jam, tak ada 23 jam. Cuma beza malam dengan siang. Ada negara malam panjang, ada negara siang pendek. Itu sahaja beza. Nah, tidak ada satu-satu negara 23 jam. Jazakallah. Nah, tak ada. Semua 24 jam. Kenapa 24? Kenapa tak 23 jam? Kenapa tak 22 jam? Pernah terfikir tak? Kenapa tak 25 jam ustaz? Kenapa mesti satu hari satu malam 24 jam? Nanti kalau ada rezeki balik nanti. Nah, kira huruf syahadah dalam agama kita ada berapa huruf? Nanti balik. Bukan sekarang lah, balik nanti. Ada rezeki, kira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada berapa huruf? Balik kira. Ada 24 huruf dalam kalimah syahadah itu. Sabit tu ulama kata Allah Ta'ala buat 24 jam. Kerana huruf kalimah syahadah la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 12 campur 12, 24. Maka sebab tu Allah Ta'ala cipta 24 jam. Ada signifikan dia, bukan ke? Alah ustaz, dah dunia buat 24 je lah ustaz. Dah.
Mari mana 24 jam ni? Ulama sebut dalam kitab Jauharul Mauhum bahawasanya 24. Kalau biasa negara kita 12 hari, 12 jam siang, 12 jam malam lah biasanya. Nah, maka datang mana 12 tu? Satu hari satu malam 24. La ilaha illallah 12. Muhammad Rasul Allah 12. Campur 24. Ulama kata cukuplah, tak payah. Kan biasa kita dah sebut, ustaz, kita kena cari dunia 50-50 dengan akhirat. Kena seimbang. Bohong tu kalimah kita ya. Kita menipu. Kalau kata seimbang, mau cari rezeki berapa je? Mau cari BT. Tak kira lah makan gaji ke, orang jual ke. Berapa jam? Kita katalah 8 jam. 8 jam lah mengaji agama Allah. Mau seimbang. Tak perlu. Ulama kata cukup 1 jam sahaja di antara maghrib dengan isyak. Cukup lah 1 jam je. Nah, seimbang antara dunia dengan akhirat. Nah, cumanya ulama kata bila mana kita dah berumur ni jangan banyak tidur. Nah, ulama kira kalau sekarang usia kita 60 tahun. Ni semua ada dalam masjid kota ni 60 tahun termasuk ustaz. Contoh, kita tidur satu hari 8 jam. Contoh, daripada kecil sampai umur 60. Nah, 60 ni usia kita. Berapa jam dah sebenarnya kita tidur? Ulama kata 20 tahun dah kita tidur. Kalau satu hari 8 jam kita tidur, daripada usia setahun sampai 60, sekarang umur 60, satu hari tu 8 jam tidur. Kalau tambah 8 jam, sepanjang usia kita 60 tahun, dah berapa tahun kita tidur? 60 tahun usia kita, 20 tahun dah kita tidur. 40 tahun dah celek. Nah, hak tu tak tolak lagi pergi workshop, pergi makan angin, pergi stadium. Agak-agak berapa jam kita beribadah pada Allah. Nah, tu tak tolak lagi kalau kata dalam majlis ilmu ustaz pun tidur juga. Berat sungguh tu. Nah, kena tolak lagi tu. Berapa banyak ibadat kita ni tadi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ni kita kata ujian Allah Ta'ala bagi. Ustaz imam sebut luruskan saf, rapat-rapat. Ambil sambil lewa baksah. Sekarang Allah Ta'ala bagi betul-betul atas batang tubuh kita. Kau nak jauh-jauh sangat kata Allah, aku bagi. Tak pernah rasalah siapa paling tua dalam masjid ni minta maaf. Ada ke 70 tahun, 80 tahun, pernah tak rasa jarak-jarak macam ni sepanjang ayah-ayah, ibu-ibu hidup? Ada tak? Ustaz rasa tak pernah lagi rasa. Nah, ada ke tahun dulu-dululah semaya jarak lagi ni sepanjang usia kita? Tak pernah rasa ustaz. Ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Dulu ustaz-ustaz mari ngajar. Nah, syekh-syekh, tok-tok guru mari ngajar. Lepas habis solat fardu, tak lorak kalau boleh berjabat tangan. Kerana dalam hadis sebut, apabila satu muslim dengan muslim yang lain berjabat tangan, gugur dosa-dosa kecil. Tak salah dulu. Allah ni kata Allah aku bagi betul-betul mu jangan berjabat tangan. Tak boleh. Nah, lah ni apa? Kena letak dadung. Nak buat lagu mana? Nah, ada hak ustaz jumpa baru-baru ni gak. Nah, salah lagu ni. Dung tumbuk. Nah, hak dalam video lagi ustaz jumpa salah guna kaki. Gila babi betul. Gini. Salah guna kaki. Allah Rabbi terkejut. Ustaz tengok ya Allah macam-macam salah. Nak cerita pada kita ujian ni. Allah Ta'ala bagi. Dulu imam kata rapat-rapat. Ya Allah, kadang-kadang letih. Saya tahulah kadang-kadang saya jadi imam salat fardu isyak habis daripada kuliah, tunggu dekat seminit lebih. Tolong penuhkan saf hujung tu. Tolong. Nah, baru bergerak. Tolong rapatkan saf. Inilah nak dikatakan ujian tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Sebab tu kalau boleh lepas solat jangan tinggalkan baca ayatul kursi kalau boleh. Ayatul kursi pula 9 waqaf. Ambil daripada ijazah almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma. Ini biasa orang tak berhenti. Nah, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. 9 waqaf. Kalau boleh, tak nak baca pun tak ada satu. Nah, cuma rugilah. Itu je. Ustaz, saya tak naklah berhenti 9 wakaf. Terserah. Nah, sebab ulama-ulama tunjukkan kelebihan pada kita. Sebab tu antara ujian yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, musibah Allah Ta'ala sebut pada kita, berlaku di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengajar. Sayyidina Ali ni antaranya menantu Rasulullah. Betul? Nah, menantu Rasulullah dan sahabat nombor 4 paling afdal. Abu Bakar gelarannya 2, bapa mertua dengan sahabat paling afdal. Sama juga dengan Sayyidina Ali, menantu dan juga sahabat. Sayyidina Ali mengajar, prom, angkat tangan seorang anak murid. Wahai Syekh, wahai sahabat radhiyallahu anhu, aku nak tanya sesoalan. Bahasa kita lah, aku tu. Mudah kata, kalau kita kata anak lah. Saya nak tanya satu soalan lah wahai guru. Wahai Sayyidina Ali, apa beza di antara ujian dengan musibah? Apa beza? Kalau kita lebih kurang sama. Tak, Sayyidina Ali kata beza. Dia tanya Sayyidina Ali, apa beza ujian dengan musibah? Kemah Sayyidina Ali jawab. Sayyidina Ali ni antara orang yang cerdik lah kan. Nah, sehingga Sayyidina Umar datang, padri Yahudi. Nah, tes ilmu Sayyidina Umar jam sekejap. Nah, datang pendeta Yahudi nak tes ilmu Sayyidina Umar. Oh, tak boleh nak jawab Sayyidina Umar. Nah, apakah 5 makhluk yang tidak ada ibu, yang tidak ada bapa, yang tidak bertelur, yang tidak beranak, tapi boleh hidup atas muka bumi Allah? Pendeta Yahudi datang. Ni masuk dalam hadis ni. Nah, pendeta Yahudi datang tes Sayyidina Umar Al-Khattab. Sudah pening kepala aku. Nah, Sayyidina Umar kata, mu tunggu sekejap. Nah, sebelum tu biasalah orang dulu-dulu dah. Kalau mu boleh jawab, aku masuk agama mu. Nah, kalau mu tak boleh jawab, mu kena masuk agama aku. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, relax sekejap, tunggu sekejap. Nah, aku panggil Sayyidina Ali untuk bantu aku. Beres kata pendeta Yahudi, panggil. Nah, 5 makhluk, mak tak ada, pak tak ada, bertelur tidak, beranak tidak, tapi boleh hidup. Sayyidina Ali gak orang cerdik kan. Nabi bagi tahu dalam hadis dalam kitab Zahratul Murid. Nah, aku ni gedung ilmu kata Rasulullah. Nah, kalau kita panggil in English warehouse lah, gedung paling besar, gudang. Tapi nak masuk gudang tu, nak masuk gedung tu ada pintu. Maka pintu aku ibaratkan Sayyidina Ali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdiklah, pintar Sayyidina Ali ni. Nah, wahai Sayyidina Umar, mu tak boleh jawab ke? Sekejap. Ada sahabat aku boleh bantu. Panggil Sayyidina Ali. Gapo dia mu tanya soalan? 5 makhluk yang atas muka bumi Allah, mak tak ada, pak tak ada, bertelur tidak, beranak tidak, boleh hidup. Hak tu kacau je. Nah, kata Sayyidina Ali, pertama Nabi Adam AS, mak tak ada, pak tak ada. Hak kedua Siti Hawa. Nah, isteri Nabi Adam AS, mak tak ada, pak tak ada, dijadikan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Nombor 3, tongkat Nabi Musa AS bertukar menjadi ular. Nombor 4, unta Nabi Saleh, yang ketika mana kaum Samud cabar Nabi Saleh, kalau betul kau Rasul, kalau betul kau Nabi, tolong bawa keluar di antara 2 bukit tadi binatang. Maka Nabi Allah Saleh AS mengangkat tangan, ya Allah, kaum aku sedang uji aku, ya Allah, kau keluarkan unta daripada celah 2 bukit tadi tu. Cuma setengah riwayat kata, ba'da riwayat kata, katanya unta betina, katanya unta jantan. Berlaku khilaf di antara ulama. Tak apalah, pokok pangkalnya unta tubik daripada 2 celah bukit. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, 5, aku sebut dah 4. Last sekali, kibas Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nak sembelih, sampai kan Nabi Ismail kata ngempak dia, tak usah dah tengoklah abah weh. Nah, tak siapa hati nak sembelih anak ni. Abah jangan tengoklah, abah sembelih je saya. Muka abah paling belakang.
Abah tarik je pisau tersebut, tak lut pisau tersebut. Maka di saat sembelih, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ismail AS diangkat dan digantikan dengan kibas. Itulah yang berlaku peristiwa korban kita hari raya haji. Termenung pendeta Yahudi tadi. Dia tak puas hati lagi pendeta Yahudi ni. Jenis Yahudi memang lagu ni. Nah, dia suka teh, tak puas hati lagi. Nah, lagi tanya soalan lagi. Gini ngelah. Nah, wahai Saidina Ali, mu kata mu bijak sangat, cerdik sangat. Lah, aku tanya. Kalau betul mu boleh jawab, aku masuk agamamu. Apa benda makhluk yang atas dunia, jasad dan perkuburannya ikut sekali? Jasad manusia dengan tanah kubur dia, ataupun kita panggil kubur lah mudah kata, ikut ke mana dia pergi? Saidina Umar Al-Khattab tak ada jawab. Tapi kegarangan Saidina Umar Al-Khattab, jangan main-main. Nah, sehingga datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Saidina Umar Al-Khattab, tolong tunjuk Dajjal dekat mana? Tolong tunjuk Dajjal dekat mana? Tanya Rasulullah, mu nak buat gapo jumpa Dajjal? Aku nak penggal kepala Al-Masihud Dajjal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak perlulah wahai Umar, kerana lawan Dajjal bukan kau. Lawan Al-Masihud Dajjal adalah Nabi Allah Isa alaihissalam dan Al-Imam Mahdi. Tak perlulah, dia akan datang akhir zaman. Nah, Imam Sayyidina Umar Al-Khattab itu dia punya bahagian lah. Nah, dengan gedebel dia, dengan garang dia tadi, tapi Ali cerdik. Pendeta Yahudi bagi tahu lah soalan, kalau mu boleh jawab aku masuk. Apa benda? Jasad dengan kubur ikut sekali. Jawab Nabi Allah. Jawab kata Saidina Ali karamallahu wajhah, iaitulah kita katakan Nabi yang ditelan oleh ikan paus. Nabi apa? Nabi apa? Nabi Yunus bin Matta. Nah, yang telan ikan paus tu, dia mati tu yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulama kata dalam perut tu duk zikir tak habis-habis Nabi Allah Yunus bin Matta yang lari daripada kaumnya kerana tak nak menyembah Allah. Hebat Saidina Ali. Jadi Saidina Ali mengajar. Anak murid angkat tangan. Apa beza antara ujian dengan musibah? Kata Saidina Ali, ujian apabila ditimpakan di atas satu-satu pihak. Ujian apabila ditimpakan satu-satu masalah kepada individu, dia semakin dekat dengan Allah. Itu ujian, kata Saidina Ali. Tapi kalau musibah, datang satu bencana, datang satu masalah, datang satu wabak, dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Kata Saidina Ali, itu musibah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Nah, aku ni sekarang ni COVID ni, aku ujian ke aku musibah? Tak perlu tengok orang lain. Nah, elok-elok sebelum daripada COVID mari, lepas tu tak mari dah, jemaah pun tak mari. Nah, langsung dah kuliah agama tak mari dah. Ni yang diberitahu oleh Saidina Ali karamallahu wajhah, beza antara ujian dengan musibah. Tengoklah. Nah, kalau kau kata ujian musim COVID ni, tak apa ustaz, saya berpakai dengan SOP yang telah disediakan. Allah Ta'ala nak takdirkan, saya terima ustaz. Nah, ni tuan-tuan yang rahmati Allah, tak pernah tergambar kita keadaan macam ni. Saya waktu mula-mula tahun lepas, saya kata masjid tak mungkin tutup. Tak pernah masjid tutup. Allah Ta'ala tunjuk pada kita. Nah, ni hari ni berapa ramai syarikat tutup satu Malaysia kita. Saya tengok 2 hari lepas meningkat dah 20,000 syarikat gulung tikar. Saya ada like berita harian, 20,000 anak-anak syarikat ikutlah travel ke, printing ke, photostat ke, buatlah 20,000 gulung tikar. Inilah di saatnya apabila kita ni tadi Allah Ta'ala bagi kemewahan pada kita, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Inilah saat dia untuk kita kembali kepada Allah. Inilah masa dia tuan-tuan. Nah, pelbagai tanda kita tengok dah berapa ramai orang murtad. Berapa ramai tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, orang tak solat berjemaah, bahkan tak solat ambil ringan, sehingga Nabi sebut 4 tanda orang yang mati su'ul khatimah. Biasa dengar husnul khatimah.
Nabi sebut 4 ciri-ciri orang mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Pertama, orang meringan-ringankan bab semayang. Ambil ringan ya ini bab semayang. Tuan-tuan, hari ni orang tak pergi Jumaat, tuan-tuan ingat dia orang malu ke? Tak malu. Hari ni orang tak pergi semayang Jumaat, tuan-tuan ingat demo-demo tu segan ke? Tak segan. Saya bertugas di sebuah surau, tapi bukan di Kelantan. Saya jadi khatib Jumaat. Nah, dia lebih kurang lah. Kalau macam ni rendah lagi. Kalau di sebelah-sebelah tempat lain tu, mimbar dia tu di atas. Jadi saya bertugas, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqullah. Setentang dengan mata saya saat tu tuan-tuan, ada kedai mamak. Setentang dengan mata saya. Di saat saya baca khutbah, tak ada rasa segan silu dah. Sekelompok orang yang sedang bekerja, yang pakai baju kemeja, duduk kedai makan, duduk kedai mamak, bertepuk bertampar sambil isap rokok. Tak malu dah hari ni orang tak solat. Jumaat. Ya, kalau kita pergi tanya apa mu tak mari, jawapan dia dah penuh ustaz. Jawapan dia kata apa ustaz? Pintu pagar dah tutup ustaz. Okey, kita tak nafi. Tapi takkan tak ada rasa sekelumit dalam jiwa awak ni tadi. Hormatlah sikit orang tengah semayang. Hormatlah sikit orang tengah baca khutbah. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat bla 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 bla. Tak ada rasa hormat ke? Ni nak kata akhir zaman hari ni orang tak malu. Tuan-tuan tengok anak-anak muda hari ni. Tak ada apa dah. Nah, sebab tu kalau boleh tuan-tuan yang rahmati Allah, kalau boleh. Nah, ni pandangan mata kasar saya. Nah, mungkin ada masjid-masjid dan surau-surau mungkin boleh buat permohonan sementara untuk buat solat Jumaat seperti mana di wilayah persekutuan. Nah, mufti bagi kebenaran sementara masjid dengan surau. Biasa masjid kita bahagi 3, divide by 3. Kalau kata sebelum PKP, kalau kata solat kita rapat-rapat boleh berapa orang masjid Fatah ni? Katalah 1,500. Contoh. Nah, tapi musim-musim Covid ni habis-habis 500 orang, 600 orang. Pergi mana orang lain? Tempat nak solat, tempat lain tak ada. Nah, saya sendiri bertugas tuan-tuan, kadang-kadang dapat jemputan tentang yang rahmati Allah di sebuah masjid di Bacuk. Nah, sedih kita dalam perjalanan kita nak pergi tu. Nah, waktu azan yang pertama duduk kedai lagi. Alasannya tuan-tuan, kalau kita pergi ambush, kita pergi tanya, ustaz dah penuh dah ustaz. Tu kadang-kadang kita kena tengok juga perbahasan hukum fiqh yang lain. Bagaimana kalau diberikan kebenaran sementara, masjid-masjid dan surau buka untuk Jumaat saja. Kerana ramai hari ni orang tak solat, terutama solat Jumaat. Satu, orang yang mati su'ul khatimah, meringan-ringankan bab solat. Yang kedua tuan-tuan, orang yang menyakiti hati sesama muslim. Nabi sebut dalam kitab Zuhratul Murid, antara orang yang mati su'ul khatimah. Nah, selalu mengadu domba, selalu jadi batu api, selalu mengacung, macam-macam PL. Nah, ini juga antara yang disebut oleh Nabi. Dua, yang ketiga tuan-tuan, orang yang dikatakan Nabi mati su'ul khatimah, mengekali minum arak. Mungkin tak ada di zaman kita. Dan yang terakhir sebelum ustaz berhenti, waktu pun tak mengizinkan kepada kita, ada rezeki kita sambung lagi pada kuliah akan datang, yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang mati su'ul khatimah adalah orang yang menderhakai kepada kedua ibu bapanya. Ini 4 golongan. Nanti kalau ada rezeki ustaz huraikan pula nombor 4 ni tadi, menderhakai kepada kedua ibu bapa. Satu-satu amalan maksiat yang Allah Ta'ala bayar atas dunia lagi. Tak perlu tunggu akhirat. Mu tak solat, betul. Solat orang yang tinggal adalah maksiat paling besar. Tapi Allah Ta'ala bubuh dalam neraka Saqar. Kalau mu tak solat, aku jumpa mu dekat akhirat. Tapi satu maksiat yang kata Nabi, tolong jangan duk buat. Tuan-tuan yang ada jangan buat, saya jangan duk buat. Allah Ta'ala bayar cash fid dunia, di atas dunia dan juga akhirat. Apa dia? Orang yang derhaka kepada mak ayah, Allah Ta'ala balas atas dunia. Balas pula macam mana? Kata ulama ada 3 kaedah, 3 bentuk kata ulama yang menjadikan manusia ni tadi, ataupun mudah kita sebut anak tu lah, dia akan huru-hara hidup dia. 3 faktor kata ulama. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita sebut pada kuliah-kuliah yang akan datang. Itulah yang ustaz nak rangkumkan, nak buat kesimpulankan kepada kita
kita apabila di saat kita diberikan kesempatan untuk berjemaah, untuk jaga majlis ilmu kita, ambillah ruang dan peluang ini secukup-cukupnya tuan-tuan. Nah, tidak ada kata istilah ala ustaz dah cukup ilmu saya. Jangan. Kerana kata Al-Imam Hasan Al-Basri, iblis tak mampu menjadikan kamu orang jahat, iblis akan jadikan kamu orang baik. Ni pesan Imam Hasan Basri ni bukan hadis. Orang panggil kata hukama. Kata macam kita lah, pepatah sebut. Nak sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh. Lebih kurang macam tu lah. Imam Hasan Basri apa? Kata apa? Ketika iblis tak mampu jadikan kita jahat, bukan perogol orang, bukan curi harta orang, bukan khianat orang. Dah. Ketika iblis tak mampu jadikan kita jahat, iblis akan jadikan kita baik. Dan iblis juga akan jadikan kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya kata ulama. Bahaya. Iblis tak boleh buat jadi kita jahat, nak mencuri, nak rogol orang. Nak minum arak. Tak. Tapi iblis akan buat kita jadi baik. Jadi baik macam mana? Sehingga kita rasa kita lebih baik daripada orang lain lagi. Inilah antara tanda-tanda musibah yang telah turun di zaman kita hari ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kita duk rasa kita paling bagus, kita duk rasa kita paling baik. Hati-hati dengan permainan iblis yang cukup licik. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau ada rezeki nanti, ada kelapangan nanti, kita bertemu pada kuliah-kuliah akan datang. Ustaz mohon maaf, lama tak mari dah Masjid Al-Fatah ni. Speaker pun sedap waktu jenis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Bagi sejai lagi pun boleh lagi ni. Tapi jangan dah. Takut tayar kereta aku kena pecah ni pula kan. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki nanti, ada kelapangan nanti, ruang waktu yang lain, doa-doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita, mudah-mudahan Allah Taala kekalkan istiqamah kepada kita, dan kita minta kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi ustaz mohon maaf sekiranya terambil masa, terkasar bahasa, tersilap bicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmatkan kita, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan kepada kita untuk bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina wa radha anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.